Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan pada malam ni kita buat sesi ulang kaji. Sepatutnya malam ni kita sambung kitab Baharul Madhi jilid yang ke-8 berkaitan dengan hukum bab-bab munakahat. Tapi malam ni masih ada sesi rakaman. Saya nak ambil kesempatan untuk kita pun dah dekat dah dengan ibadah korban. Maka kita ulang kaji balik tentang hukum pelaksanaan ibadah korban. Ada masa kita cerita juga tentang akikah. Tuan-tuan siap soalan untuk kita bersoal jawab kalau ada soalan. Pertama sekali saya nak sebutkan dalam masalah korban ni tuan-tuan, tentang perkataan korban. Korban dalam bahasa Arab daripada perkataan qaruba, daripada perkataan qaruba yaqrubu, hasuna yahsunu, qurban wa qurbanan. Kita boleh lihat dalam kamus disebutkan tentang perkataan korban, dan satu lagi digunakan perkataan udhiyah. Selain daripada perkataan korban digunakan perkataan udhiyah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh dia tak sebut babul korban, kitabul korban, dia tak sebut dulu tu. Dia guna perkataan udhiyah dengan dad. Udhiyah diambil asal daripada perkataan duha. Kerana korban ini disunatkan dilaksanakan pada waktu duha. Maka dikatakan ianya disebut dia punya istilah dia iaitulah udhiyah dalam kitab dalam bahasa Arab. Tapi kita di dunia kita Malaysia ni, masyarakat kita ni, kita lebih selesa untuk menyebutkan dengan perkataan korban. Menurut Kamus Dewan, perkataan korban tidak boleh ditulis dengan huruf K, tetapi perlu ditulis dengan huruf Q. Sebab K merujuk kepada benda-benda korban lain. Angka korban di jalan raya, K. Tapi kalau untuk menyatakan tentang ibadat korban, perlu ditulis dengan huruf Q. Bahasa lah. Tak ada lah haram kalau tulis dengan K pun kan. Kadang-kadang orang tahu tak ibadah korban. Oh korban lah tu. Tapi saja nak sebut lah. Alang-alang benda yang kita tahu tu, biar kita berbetul lah kalau masyarakat kita kan. Korban ni tuan-tuan, disyariatkan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Maksudnya sebelum-sebelum daripada tu, belum lagi. Tahun kedua daripada hijrah banyak sangat hukum hakam yang telah pun disyariatkan. Dia kira tahun kedua hijrah ni tahun rancak hukum hakam. Bila Nabi dah berhijrah tahun pertama, okey lagi dia belum banyak Masuk tahun kedua, hukum hakam. Tuan-tuan kena faham 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Duk cerita akidah Islam, duk cerita akhlak, duk didik dalaman manusia. Main tang amalan, praktikal, ibadat, start.
Semayang pun disyariatkan setahun sebelum hijrah. Betul-betul semayang punya hukum mai lepas pada hijrah. Sebab masa duduk di Mekah, mana boleh semayang jemaah? Semayang jemaah tak ada. Pindah di Madinah baru boleh semayang jemaah. Masjid tak ada. Walaupun Masjidil Haram tu ada, tapi tak semayang situ, tak boleh semayang. Jadi betul-betul semayang jemaah adalah bila Nabi dah pindah ke Madinah. Buat Masjid Quba, semayang jemaah. Buat Masjid Nabawi, semayang jemaah. Semayang Jumaat. Lepas tu. Bila dah hijrah ke Madinah, dia merancak dia punya amal ibadat disyariatkan. Maka pada tahun yang kedua hijrah, banyak sangat hukum disyariatkan. Disyariatkan dengan ibadat berpuasa di bulan Ramadan. Dalam Ramadan tu berlaku pula perang Badar Kubra pada tanggal 17 Ramadan. Kena malam nuzulul Quran tu. 17 Ramadan perang Badar Kubra. Okey. 313 orang Islam menentang 1,300 orang kafir Quraisy. Dan saya tak nak masa nak cerita, baru-baru ni kita baca kitab cerita macam mana asal usul perang Badar ni, lain kali cerita. Dan dahsyat punya perang dalam keadaan puasa. Badar ni adalah satu tempat duduk tepi laut, dekat dengan laut. Madinah duduk sini, Mekah ada di bawah ni, Badar tepi laut sikit. Asal kerana nak sekat rombongan dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, Presiden Mekah pada ketika tu. Dalam kali jadi perang. Abu Sufyan terlepas, jumpa dengan geng Quraisy, perang. Tahun kedua hijrah juga berlaku pensyariatan keluarkan zakat. Tahun kedua disyariatkan Aidil Fitri. Tahun kedua disyariatkan Aidil Adha. Tahun kedua disyariatkan kurban. Oh, macam-macam lah. Nak bagi senarai, talarak cerita, belembak. Apa tujuan buat korban? Tujuan buat korban pertama, nak menyatakan kesyukuran terhadap nikmat anugerah Allah yang begitu banyak. Tuhan bagi dekat kita nikmat tak terhingga. Sampai Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu hitung. Pertama, tujuan nak melaksanakan ibadah korban adalah nak menyatakan kesyukuran terhadap nikmat anugerah Allah. Allah bagi nikmat berlambak, tak payah cerita. Syukur banyak Allah bagi, beranak-beranak mai. Mak bapak kita Islam, kita pun Islam. Oh, lega banyak. Kalau mak bapak kita kapiak, kita tak tahu kita hari ni Islam ke tak. Belum tahu. Hari ni kita sembah Allah, dikhawatiri kalau mak bapak kita bukan Islam, tak sabit hidayah Allah, duk sembah Tok Pekong time ni, jam kita. Syukur banyak nikmat Allah bagi kat kita. Sebab tu kena buat korban dia tuan. Impun duit lah. Mesti kena ada sikit. Setiap tahun, sekali saya sebut, satu rumah, satu korban. Sekurang-kurangnya. Walaupun tak wajib, tapi galakkan supaya buat. Nikmat berlambak Tuhan bagi orang, dia seorang korban sikit. Nama pun korban, mesti ada sesuatu yang terkorban. Dia pandai pula. Dia nak masuk korban, dia duk fikir apa? Ayah korban ni kita buat majlis bertunang anak kita apakah lebih kurang. Mana orang di main Minang apakah bagi tahu pergi dekat tu, suruh dia main Minang apa? Raya korban. Senang, nanti daging kita boleh masuk korban apakah, daging mau mahal lah ni. Dan ni sekilo apa daging? 40 lebih lah. Kalau sekilo ni nak mai rombongan meminang apa kan, nanti mai 3-4 kereta, nanti mai 3-4 kereta, nanti mai anak beranak semua, tok nenek moyang semua mai ramai-ramai. Jadi kita buat macam mana? Kita masuk pergi satu panggung, dapat je lah 10-15 kilo punya daging, bolehlah buat 2-3 menu bagi makan kat orang. Nampak? Sambil menyelam, sambil minum air. Terkorban tak macam tu?
Nama kata korban, hang bawa keluar duit hang rasa benda tu hilang. Kalau hang bagi benda tu hang tak rasa hilang, macam mana tak rasa hilang? Yalah, ni nak buat kenuri anak, nak bertunang, nak kenuri apa ke, daging tu boleh ambil, tak gaduh lah, jadi duit save lah sikit. Korban pun masuk, kenuri pun boleh buat. Kalau lagu tu hang tak terasa hang punya kehilangan duit, hang korban apa lagu tu? Tak maaf cakap. Kerja tak mau buat, apa tak mau buat. Orang tengah mandi darah buat korban, dia mai tu macam dia cekak tangan bawah belakang lagu tu. Mana kami punya, apa pun tak mau pakai baju dengan sampin mau ni sampin apa. Dah habis dah semayang duha apa nama raya korban, pi balik pi simpan mau sampin-sampin tu, pi pakai tracksuit, pakai mai t-shirt, mai buat kerja dia. Kerja tak mau buat, apa tak mau buat. Bawa besen, bawa timba, bawa plastik hitam Lepas tu bila kita kata ni cik punya, ambil ujung-ujung jari, geli. Tak, kita geram tak. Kerja tak mau buat. Dia panggil kita kuli ke dia buat kerja macam tu. Nama kata korban. Pakat-pakat lah mai. Korban tenaga, korban. Hang tak boleh, hang tak mau pegang darah. Hang pergi pegang pisau ke potong. Ataupun pergi ambil tu bungkui. Ataupun macam-macam kerja boleh buat. Kerja tak mau buat, tak ada langsung pengorbanan. Bila mai korban ni, bila mai musim korban, mengajar kita supaya ada jiwa kita nak korban untuk Islam dan umat Islam. Hang tak boleh korban binatang, hang korban duit ringgit, hang korban masa, hang korban tenaga, hang korban idea. Seronok bila kita buat korban member ni mana-mana, celah-celah hang imai so. Ustaz, yang ni kalau kita perabah macam ni boleh tak Ustaz? Bagus utak jalan kat atas ni Faham tak? Kadang-kadang setengah orang dia bagi idea macam mana nak tumbang lembu, dia ada kepakaran di situ. Amailah. Aduh simpan pada ilmu hang tu. Mai. Saya seronok ada satu tahun tu saya buat korban di satu tempat masjid. Ada hamba Allah mana tu buat main mesin grinder tu. Dia bawa mai yang jenis mata kertas pasiak. Mata kertas pasiak. Siapa yang mana pisau tak tajam, mai kat dia mesin bagi jadi tajam. Ambil. Dia buat. Tak, saya suka dalam ramai-ramai dia ada 1-2 orang buat kerja lagu tu. Pasal kadang-kadang pisau kita pakai tumpui, potong daging sekali lagi tumpui. Pisau murah. Beli RM2, RM2.5 ya. Murah Silap-silap pergi kedai RM2 beli apa. Murah. Yalah bagi hak mai-mai jam lah. Ada satu tahun tu saya bagi dekat anak saya pisau. Tahun ni dia tak ada, 2 tahun sudah dia tak ada, dia beli pisau sendiri. Saya tak bagi. Saya bak korban pisau saya takkan bagi. Hang katalah aku kedekut ke, hang kata apa pun aku tak kisah. Sebab sebilah saya beli 2, 3, 400. Kita beli Victorinox lah, apa ke nama semua. Kita nak guna untuk jangka masa panjang. Macam mana ke pisau saya? Victorinox, tuan-tuan bisa tengok Victorinox. Ini ada gambar. Ini Rahmat, print dulu. Victorinox. Pisau, bagi saya pisau paling tajam dalam dunia. Bagi saya. Walaupun ada juga yang lain yang paling tajam dalam dunia. Okay, made in apa dia? Switzerland. Lupa lama tak cerita. Asyad. Masalah ni mereka ada pisau jenama macam-macam. Bukan yang ni, ada 4-5 jenis lagi. Jenis mereka kalau kita tengok balik sejarah kilang mereka, 700 ton sudah duk buat pisau daripada 700 ton sudah. Tu dia kilang duk ada lagi. Kita punya tokek Jeruk Pak Ali ni pi pusing-pusing Eropah, pi satu kilang ni pun dekat 500-600 ton. Kilang pisau. Dia teringat saya dengan Ustaz Nana duduk sembelih, beli kat kawan tu, Allah yarham Ustaz Nana sebilah, kat saya sebilah. Tapi punya tajam ya Rabbi. Dia punya besi tu tau, bukan jenis besi ikut-ikut dan buat besi, campuran besi, tajam dia. Apa tahu pisau dah beratus-ratus. Tahu dia buat apa? Dia katok tulang. Allahu Akbar. Petang tu bila saya dah kutip, saya kata mana pisau saya lagi satu. Macam mana kau sudah tanya Bok Mai jadi gergaji.
Begitu. Hero ni angin lah. Ni apa hamba hidup buat kata tulang. Budak-budak dia pun tak tahu. Jadi ada pisau khas untuk tulang. Ada pisau khas untuk potong daging. Ada pisau khas untuk lapah kulit. Ada pisau khas untuk sembelih binatang. Ada pisau khas untuk potong buah dan sayur. Sebab tu chef ni dia pandai, dia ada pisau semua lain-lain. Lain-lain pisau, bentuk pisau adalah untuk kegunaan lain-lain. Kita tak pernah belajar benda tu. Janji nampak pisau. Siapa? Mana boleh ke tu? Okey. Ni sajalah sambil-sambil cerita-cerita sikit pengalaman-pengalaman, benda-benda yang boleh kita buat perkongsian. Baik. Pertama, tujuan kita nak rasakan pengorbanan kita. Buat satu pengorbanan. Syukur. Yang kedua. Ini nombor dua. Nombor dua, simbolik korban sesuatu untuk agama Allah. Jadi bila masuk korban, kena rasa terkorban. Oh, duit aku hilang 700. Oh, duit aku hilang 800. Oh, duit aku hilang 1000 beli kambing contohnya. Bila rasa kehilangan di situ ada satu pengorbanan. Daging tuan buat apa? Bagi makan dekat orang. Bagi kat orang susah umpamanya. Walaupun tak syarat daging korban, bagi kat orang susah. Bagi kat semua orang. Jadi ada pengorbanan untuk Islam dan umat Islam. Tu baru nama dia korban. Ni dia pergi ambil korban, lepas tu dia ambil semua panggu dia, lepas tu dia bawa balik rumah dia, bolam peti ais, lepas tu makan anak-anak dia. Boleh buat begitu? Ulama kata, kalau satu-satu orang dia ambil semua panggu dia, 1/7 panggu lah. Kita di Pulau Pinang Utara ni kita panggil panggu. Ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Dia ambil, dia bawa balik semua. Dia tak bagi kat masjid, dia tak bagi kat siapa pun. Dia bawa balik, dia pergi bolang rumah dalam peti ais. Dia bagi makan anak-anak dia. Maka tidak sah korban. Tak sah. Dia kena bagi juga dekat orang sekurang-kurangnya 1 kati ataupun 600 gram. 1 kati. Lebih pada setengah kilo, lebih sikit. Dia kena bagi juga ke orang untuk menyatakan nak bagi sah dia punya ibadah korban. Kalau tidak, tak jadi ibadah korban. Sebagai contoh, satu orang, saya selalu bagi contoh, dia masuk korban, dia ambil dia punya bahagian semua, lepas itu dia balik, dia pergi bola peti ais. Dia pula kerja petang, kerja kilang. Ni saja buat cerita bubur dalam freezer. Dapatlah katalah 10 kilo apa, dia bubur, sumbat. Dia ingat, tak apalah, esok aku bagilah kot. Pasal apa? Hari ni aku nak kena pergi kerja, lambat dah. Dia pun tak dan pesan kat bini, kat anak apa, sumbat. Mereka pun tak nampak. Dia pun pergi mandi, pakai baju, terus pergi kilang. Dia pergi kilang, petang tu bini sudah buka peti ais. Tengok, daging bapa am bawa balik, korban punya, dia tak tahu apa bini. Anak-beranak yang duduk dalam rumah, potong daging, siap buat barbecue, bagui punya apa ke, 3-4 jenis, semua duduk merata. Makan habis semua, isi tinggal tulang. Hari tu pula mereka lapar lebih sikit. Bagi contoh, makan lebih, tarak daging, ada pun belen tulang. Dia ni sudah balik kerja malam, tidur, esok pagi bangun, dia kira nak ambil lah daging tu pergi bagi kat orang. Tengok tinggal tulang apa mentera. Ataupun semua dah rapat lah. Habis. Dia pun tanya bini dia, mana dia daging semalam? Oh, semalam bang pi kami tengok ada, kami pakat-pakat masak makan lah. Buat gulai, buat apa semua. Alamak. Betul? Habis lah. Apa dia ni kena buat? Dia tak dapat pahala korban. Ulama kata dia kena pergi beli daging sekurang-kurangnya, daging kotak pun tak apa, sekurang-kurangnya 1 kati. Dia kena pergi sedekah dekat orang. Ketika tu baru balik dia boleh dapat pahala korban. Sampai lagu tu punya nak abang kata hang kena bagi kat orang, bukan menterkedara hang dengan anak-anak hang.
Tak boleh. Ni nama dia pengorbanan. Yang ketiga, korban kita buat kerana ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda dalam banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ibadah korban. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana." Yang bermaksud, siapa-siapa yang ada kemampuan tapi dia tak buat korban, maka janganlah dia menghampiri tempat semayang kami. Maksudnya jangan main masjid. Walaupun larangan main masjid di sini bukanlah muktamad, maksudnya kalau hang tak buat korban tak boleh main masjid sampai bila-bila, bukan maksud dia macam tu. Dia lebih kepada maksud dia at-tarhib, nak menakutkan. Dalam masa yang sama nak menggalakkan manusia, umat Islam ni supaya buat ibadah korban. Jangan tinggal ibadat korban. Seolah-olah macam Nabi marah, seolah-olah macam tu. Hang mampu, pasal apa hang tak buat korban? Dia duk cakap pasal mampu, bukan semua orang. Siapa yang mampu. Bahkan nanti kita akan berjumpa dengan hukum dan hadis. Nabi SAW bersabda tentang hukum menyimpan daging korban. Di awal Islam, Nabi tak bagi orang simpan daging korban melebihi 3 hari. Disebabkan orang Islam ramai yang susah. Jadi yang tak boleh bawa balik banyak. Ang boleh bawa balik sikit lah. Ang sejemput. Pasal apa? Nak bagi semua orang rasa. Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa 3 min ajli dafa. Aku satu ketika dulu melarang kamu menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Disebabkan orang susah, semua orang memerlukan daging tu. Hanya jangan duk balas kat hang seorang-seorang. Macam duk berlaku di masjid-masjid. Siap mai curi lagi daging korban. Sebab tu kami di Al-Filfilani, kalau kami buat korban, biasanya kami punya exco, saya akan amanahkan 1-2 orang kerja jadi special brand SB, pusing kawasan, modo tengok muka perhati seorang-seorang yang mana ambil curi daging korban bawa lari. Ekor lembu, kepala lembu, satu benda pun kami tak bagi keluar. Dulu-dulu banyak berlaku, belakang-belakang ni alhamdulillah. Saya nak berapa ekor kita sembelih, susun kepala semua kat situ. Susun kaki-kaki dia dekat situ. Kaki yang tapak kaki tu. Susun kat situ. Susun perut-perut dia semua kat situ. Ekor dia ambil bubur dalam gundi, pergi sembunyi dalam bilik. Oh tak bagi can. Pasal manusia tak bertanggungjawab, suka duk main. Lapa. Last sekali kat ekor tu macamnya potong. Gulung. Selamat. Bawa balik. Tak boleh. Banyak dia buat perangai dulu gitu. Tu tak kira lagi. Bila dah siap, mai duduk tengah jam, buat rio rendah. Siap pakai seluar askar lagi. Saya cukup anti orang pakai seluar askar. Geram. Bukan mai buat kerja. Sembang terbang semua. Mai pakai seluar askar, kasut askar, padahal bukan askar pun. Nampak macam komando tu macam. Mai balik okok pula, gelintir. Rio buat ramai. Lepas tu belah. Dia lah paling awal sekali balik. Bila nanti balik, dapat daging korban tu orang dah bungkus kan. Tu macam yang pegang, secekak lagu tu dapat 5 beg. Balik dah. Ingat kau pakai seluar askarnya komando apa kan, habis kerja. Penyegan balok nak buat kerja. Korban tenaga pun malas. Macam-macam alasan. Tinggallah kami yang koi-koi, yang pokok-pokok boroi ni, yang tak reti nak buat kerja. Pum pam. Yang terror-terror yang nampak macam mana komando ni semua mana habis. Ada satu tahun tu saya nak sembelih. Budak tu badan je. Kita tahu lah orang main besi badan macam mana.
Dia main besi main budak muda ingat dalam 20-an. Badan macam enjin Virago lah, V lah, V shape ni. Macam mai pakai apa samping-samping mah. Mai kat saya mesti taruh ya. Adik, kami duduk perabah lembu macam tu. Mai cik dengan samping-samping mah, dengan songkok mah lawa-lawa, dengan siap ada rantai-rantai mah dekat songkok macam mana Piramli mah. Belah badan saja. Badan macam enjin Virago. Lepas tu main tengok lagu tu. Ni pergi balik, pergi pakai baju, main perabah lembu lah. Mana boleh jadi macam tu? Tak boleh lah. Tak sepatutnya macam tu. Standard lah kita orang Pulau Pinang. Cakap lepas-lepas tu ya. Mau lembut-lembut pergi mana? Chulia Street. Padang Kota. Ada ke? Belah badan. Ingat ke badan pun lembu pun nak takut. Lain kali dia lagi penakut pada lembu. Saya kalau suka badan-badan lagu tu, kalau lembu tak besar, amai dukung sorang-sorang ya, apa-apa. Pegang kaki lagu tu, angkat, lagu tu. Alah tinggal kita lah yang halus-halus ni, duk nak perabah lembu. Kan? Baik. Jadi Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain pula, ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya di atas setiap isi rumah pada setiap tahun itu ada udhiyah, ada korban. Satu keluarga, satu korban. Tiap-tiap tahun. Fi kulli amin. Tiap-tiap tahun. Mampu korban. Menunjukkan betapa besarnya kena buat korban, satu tuntutan dalam Islam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, adalah sahabat doa ramai tanya kat Nabi, ma hadhil adahi, korban ni macam mana? Tolong bagi penjelasan sikit. Nabi pun bagi tahu, qala sunnatu abikum Ibrahim, dia adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim. Asal mai daripada sana mai cerita. Qalu ma lana minha, apa kami dapat daripada korban? Qala bikulli sya'ratin hasanah, dengan setiap bulu dia kamu akan mendapat pahala. Jangan video kira bulu pula. Sat lagi pipi tengok lembu ni macam tak apa banyak bulu pula. Jangan betul lagu tu. Janji kita tumpahkan darah, hilang nyawa. Bulu tu semua menentang ada bulu, sebagai satu isyarat kata dapat pahala yang begitu banyak. Dan dalam riwayat yang lain pula Nabi SAW bersabda, ma amila bna Adam yauman nahar, tiada suatu amalan anak Adam pada hari nahar. Hari nahar tu hari korban tu lah, hari pertama. Raya satu hari ialah kan, hari Aidil Adha tu nama dia hari nahar. Satu riwayat yang lain dia kata, Nabi kata tiada suatu amalan anak Adam pada hari nahar, yakni hari Aidil Adha tu, dan mengiringi dia ada 3 hari, dia namakan sebagai wa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Di dalam 4 hari ni Nabi kata tiada suatu amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Satu riwayat dia kata min hiraqatid dam, satu riwayat kata min ihraqatid dam. Tiada satu amalan yang paling disukai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni buat korban. Innaha la ta'ti, binatang korban tu akan mai pada hari kiamat nanti, biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, dengan segala tanduk, tulang, bulu semua mai, sempurna balik. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah yang kita sembelih tu, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Masa kita sembelih tu, sebelum darah binatang tu kena mencecah bumi, Tuhan kata apa? Nabi kata apa? Tuhan dia sebelum dia menitik darah tu kena bumi, rupanya di sisi Allah darah tu dah menitik di sisi Allah. Nak bagi tahu kata pahala yang bersegera Tuhan bagi pada seseorang apabila dia buat ibadah korban. Fatayyibu biha nafsa, maka Nabi bagi satu wasiat terakhir,
Buat korban, buat elok-elok. Jangan menzalimi binatang. Cari pisau yang tajam. Buat bagi sempurna. Jangan buat naya dekat binatang korban. Baik. Itu beberapa hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan melaksanakan ibadah korban. Menurut pandangan ulama, sebelum tu sikit lagi. Tujuan ibadat korban, nombor satu, menyatakan kesyukuran. Yang kedua, simbolik korban sesuatu untuk agama Allah. Yang ketiga, ikut sunnah Nabi. Yang keempat, kifarat kepada dosa dan kesalahan manusia. Bila kita buat korban, Allah ampun dosa, Allah tambah pahala. Yang kelima, anjuran sedekah dan ingatkan kepada orang yang susah, yang lebih memerlukan bantuan. Yang keenam, tujuan kita buat ibadah korban, kita nak menghubungkan silaturahim. Bila buat korban, pakat-pakat turun satu kampung mai, tolong menolong antara satu sama lain. Sonok tengok bila mai Aidilfitri, banyak masjid surau buat open house, open masjid, open surau, buat majlis makan-makan. Pakat mai habis anak-anak karya, mai makan, mai masak, mai jadi mentara, mai tolong hidang. Nah, terlibat sama dalam program. Bila mai belah Aidil Adha, macam tu juga pakat-pakat turun mai. Dia ni sembelih, dia ni lapah, dia ni potong, dia ni bubur daging, dia ni timbang, dia ni bagi ke orang, dia ni lagu tu, dia ni lagu ni. Terlibat sama, maka hasillah silaturahim di kalangan orang-orang Islam. Bila dah main sonok lah. Oh, duk sembang, bombang. Tak kenal pun. Abang duk mana? Dah, saya baru pindah, duk flat depan ni. Oh, duk sini juga anak-anak karya. Kenal, mengenal, hubung silaturahim. Faham tak? Sepatutnya lah. Bagi saya, setengah-setengah orang, ni pandangan je lah. Tak mau ikut pun tak apa. Sepatutnya kita bila main ibadah korban ni, dia bukan hari nak pergi balik mak mentua hang, mak pak mentua nak pergi berjalan sana sini. Hang duduk mana-mana karya, hang sepatutnya pergi situ, pergi kenal-kenal diri, kenal-kenal dengan masyarakat setempat, pergi terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. Orang kenal hang, oh dia ni anak karya, esok mati ke apa ke, orang senang nak main bagi mandi kapan semayang. Ni duduk di satu tempat sampai orang kadang-kadang tak kenal. Kan? Kalau katalah kita balik cuti, nak balik rumah mak ke, rumah mak mentua ke, dah kata memang dah nak kena balik, hampilah balik rumah mak hang, letak anak bini hang semua, hampa duduklah di rumah, aku nak pergi tolong orang kampung, pergi buat korban. Dia ni duk bagi alasan, saya nak balik rumah mak mentua. Saya senang ya, kalau orang tanya balik rumah mak mentua, saya tanya soalan, hang dah berapa banyak mak mentua? Soalan. Ada satu mak mentua tu berbuat kalut lah. Orang lain mak mentua berlambak lah, tak ada kalut macam hang lah. Betul tak? Dah sibuk sangat mak mentua tu, bukan sakit ke hang nak kena balik pergi urut dia ke apa. Balik pergi letak anak bini apa semua, pergi keluar, pergi dekat karya tu orang duk korban, pergi buat korban. Alah pandai-pandai pergi, Assalamualaikum Baba. Dapat baju tak dapat baju tak apa. Oh tak dapat t-shirt, tak mau buat kerja. Dapat t-shirt baru nak buat kerja. Tu pun buat sat ya. Pi pun memang pi kerana nak dapat t-shirt free. Oh ya, tak betul niat tu. Kalut lah kalau t-shirt tak dapat tu. Oh, apa ni saya anak karya ke tak dapat. Muka tak pernah main, tiba-tiba main ya. Lepas tu dah kalut saya mau t-shirt pula dah. T-shirt tak penting. Yang penting kita punya pengorbanan, korban tenaga, korban masa. Dah kita tak boleh nak korban besar-besar benda lain, korbanlah apa yang kita berkemampuan. Tuan-tuan, ulama kata korban ni dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, sunat aini sekali seumur hidup, dan sunat kifayah untuk satu keluarga setahun sekali.
Macam ni, saya bagi contoh. Tak maaf. Demam lega, suara tak keluar. Selalu saya bagi contoh. Suami, isteri, 2 orang. Anak 5 orang. Standard lah. Orang Melayu lebih kurang macam tu lah. Anak 5-6 orang tu ke standard lah. Kita bagi satu keluarga ada 7 orang. Senang kita nak cerita 7 panggu. Untuk seekor lembu. Kalau satu orang dia mampu, maka dia korbanlah untuk diri dia sendiri dulu sebagai ketua keluarga. Tahu ni. Kalau dia mampu, dia ambil seekor lembu, dia bawa 7 nama siap-siap. Tapi ingat, anak yang nak buat korban itu adalah anak yang telah pun baligh. Anak tak baligh lagi buat akikah. Anak yang telah pun baligh, kita buat korban. Syarat nanti sebut buat korban mesti anak tu baligh. Katakanlah anak pun semua dah baligh lah. Kita tak pernah buat sebelum ni dan tak pernah ambil tahu langsung pasal hukum korban. Hari ni kita dengar video, kita dengar ceramah. Oh, kena buat ah. Okey. Saya bagi contoh mudah. Dia tak pernah buat, bini dia tak pernah buat, anak-anak pun tak pernah buat. Hari ni dah dengar ceramah, okey lah. Tahun ni ada rezeki lebih sikit, ambil seekor lembu tu ya, satu keluarga. Settle lah. Tahun depan hang tak payah ambil seekor lembu. Tahun depan hang ambil satu panggu saja. Satu bahagian, 1/7 untuk seluruh keluarga. Satu keluarga, satu korban. Tiap-tiap tahun. Okey? Tiap-tiap tahun. Tapi, kalaulah dia tak mampu, maklumlah seekor lembu 4,000 lebih, 5,000, tentu dah. 700 kalau kali 7 lah. 700 kali 7. 49. Tu nasib 700, kalau 7,5 main 5 lebih. 5,000 nak keluar seketui tu letih sikit lah. Maka dia ambil tahun ni, dia buat untuk diri dia, untuk ketua keluarga. Kena buat dulu. Nabi kata mula dengan diri kita, lepas itu orang yang di bawah tanggungan kita. Ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Nabi abang, apa pun hang buat kat hang dulu, baru buat kat orang lain. Nombor 2, bini dia. Tahun depan buat kat bini dia. Tahun ni 2003. 2004 buat kat bini hang pula. 2025 sorry. Anak sulung 2026. Anak nombor 2. 2027 anak nombor 3. 2028 anak yang keempat. 2029 anak yang kelima. 7 tahun habis. Habis tu? Saya dah habis lah semua ustaz. Yalah, habis lah. Dah habis, hang kena buat korban kalau hang mampu setiap tahun. Sampai bila? Sampai bila-bila. Selalu kalau dalam bab korban ni, saya suka bagi contoh. Contoh gambar Piramli, Madu 3. Dia kata macam itulah bergilir-gilir sampai Abang Jamil. Yang tu dia kata dalam tu. Saya nak guna skrip yang sama. Hang kena buat korban sampai, bukan sampai mampus, tapi sampai mati. Lagi hang ketua keluarga, ada anak bini hang, ada dalam rumah. Maksudnya hang kena buat korban sampai bila-bila. Selagi mampu. Man wajada sa'atan. Siapa-siapa mampu. Mampu saja hang boleh bawa keluar duit 700, 800. Tiap-tiap tahun hang kena buat korban. Sebagai tanda kesyukuran. Dan tadi saya dah abang 5, 6, 7 perkara. Nah, kenapa, apa tujuan kita buat ibadah korban. Boleh faham tak dia punya contoh tu? Jadi, atas tiap-tiap biji kepala kena buat seumur hidup sekali. Untuk kita dengan anak-anak kita. Lepas pada tu, lepas itu tak ada pakai kepala dah. Lepas itu niat satu keluarga, satu korban. Satu keluarga, satu korban. Lepas itu kalau suami dia berpoligami, dia ada bini 4 orang. Bini nombor 1 ada anak 5 orang. Kiangkong. Tongsel. Bini nombor 2 ada anak 4 orang.
Bini nombor 3 anak 5 anak orang. Bini nombor 4 campur habis semua-semua anak berlambak. Katakanlah dia telah buat untuk individu semua bagi habis. Semua anak rumah dia dah buat korban habis. Tiap-tiap kepala. Dia ada banyak rumah. Dia ada 4 rumah, 3 rumah, 2 rumah. Jadi dia kena buat setiap pintu ke? Ada. Pasal ketua keluarga tu seorang, maka dia cukup buat satu panggung dengan niat untuk seluruh anak-anak bini dia. Walaupun tadi kan saya abang, setiap pintu rumah satu korban. Ni bini ada 4 orang macam mana? Ada pasal ketua keluarga dia satu, dikira satu pintu juga. Ni contoh bagi kita mudah faham kalau ada orang yang berpoligami. Baik. Ulama kata di sisi Nabi Muhammad wajib buat korban, tapi untuk umat hukum dia sunat. Dengan tidak dinafikan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata wajib buat korban bagi orang yang bermukim, yang tak bermusafir. Dan sebahagian ulama Hanafi mengatakan sunat muakkad. Ulama Maliki kata untuk orang bukan buat haji dan mampu, sunat muakkad untuk buat korban. Baik. Syarat buat korban. Yang kena buat korban adalah syarat nak buat korban, mestilah seorang tu Muslim, merdeka, serta kuasa. Maksudnya ada kemampuan untuk dia nak buat ibadah korban. Orang yang nak buat korban mestilah Islam, merdeka, baligh, berakal, serta ada kemampuan. Lepas tu saya kata tadi mesti kena kanak-kanak tu dah baligh dah, baru kita buat korban. Kalau tak baligh lagi tak payah buat korban. Okey, serta kita mampu. Yang kena buat korban ni siapa? Bapa, ibu ayah dia lah. Yang ni kena buat. Kalau ibu ayah dia dah meninggal, maka tok wan dia yang menjadi wali kepada dia, tolong buat korban bagi pihak dia. Kalau mampu. Sunat siapa buat korban, dia sembelih sendiri. Tapi kalau ada orang alim, orang faqih, itu lebih afdal. Maka kita wakilkan kepada orang alim tu untuk sembelih, maka itu lebih baik. Tutup guru kita satu ketika dulu mai musim korban memang begitu sibuk. Pasal apa? Orang nak ambil kesempatan minta tuan-tuan guru alim ulama supaya hadir dan tolong sembelih. Lapah apa semua buat lah, tapi nak sembelih tu biar bagi orang-orang alim itu lebih afdal. Walaupun orang yang buat korban tu boleh sembelih sendiri. Kan? Tapi kok mana pun dah ada 7 panggu, kena wakil kat satu orang lah. Takkan 7 tu pakat-pakat pergi sembelih kan? Kena satu orang lah. Nak buat korban hanya 5 jenis binatang saja. Unta. Syarat unta nak buat korban, umur 5 tahun, nak masuk 6. Yang kedua, lembu, kerbau, kambing. Syarat dia 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Dan kibash, kambing biri-biri, umur dah cukup setahun ataupun telah bersalin gigi. Oh, macam mana bersalin gigi? Kita boleh pegang muka kambing tu, kita boleh buka mulut dia, renyih bagi dia buat tu, tarik sikit, dia ditutup rapat ni. Kita dah pegang tu, dia ditutup rapat. Lagi kita nak buka mulut dia, lagi rapat yang ditutup. Buka sikit dia punya gigi, kita boleh nampak dia punya gigi depan ni dah dia tak sama. Dia dah tumbuh tu besar dua macam gigi kita. Hak ni nampak gigi tu lain. Itu maksudnya dia telah bersalin gigi. Dah salin gigi, tak apa dah. Kita dah tahu dah, kata oh dia ni dah cukup umur dah untuk kita nak buat korban.
Syarat kita nak buat korban pada binatang ni, mestilah binatang ini tidak mempunyai aib. Aib apa? Kekurangan. Di antara makna aib ialah buta sebelah mata ataupun kedua-dua belah mata. Tak boleh buat korban. Tidak sah buat korban dengan binatang yang ada aib. Yang kedua, sakit. Dan kita nampak dia punya sakit. Contohnya macam lembu tu demam. Kita nak sembelih, kita nampak lembu tu duk bersin, duk soseh, meleleh ayak hidung, meleleh ayak mata, meleleh habis. Pelik sangat. Lepas tu nampak dia duduk-duduk ya. Tak mau nak bangun. Saya pernah sekali tu, mereka hantar mai di satu tempat lembu, kita nak pergi sembelih, tengok lembu duduk-duduk. Lembu ni kalau orang mai ramai-ramai dia mesti bangun dia kecut perut. Tiba-tiba dia dengar duduk-duduk. Kita pergi duduk kuih dia, tak mau bangun. Rupanya dia kena penyakit apa? Kuku dan mulut macam mana. Kuku pun nampak berdarah-berdarah habis. Hai, ni awak kuku berdarah habis. Dan kita tak sembelih lembu tu pada tahun tu, kita simpan sampai tahun depan. Ada pula orang yang volunteer nak jaga. Dan subhanallah, orang tu jaga baik. Tahun tu kita cari ganti lembu lain, kita belah lembu tu, mai tahun depan lembu tu gemuk gila-gila, mai dia tu bagi makan. Alhamdulillah, elok, bagi ubat semua. Nah, jaga. Kalau tidak, tak boleh, sakit dan tak boleh buat korban. Begitu juga dikira aib tempang yang nyata, nampak ringkat jalan duk sebelah duk jadi macam tu, ataupun sangat kurus. Kesian lah, kita tak tanggungjawab macam tu. Tapi cari, tapi betul ya, kena pakat dengan orang yang jual lembu. Sebab tu pergi tengok lembu apa semua. Sebab tu kita kena tahu, beli lembu kita kena cari orang yang bertanggungjawab, yang jual lembu. Mereka je jual lembu ni kadang-kadang mereka kira apa, janji pelepas sebab mereka bawa masuk main berlori-lori tau lembu. Mereka bawa masuk berlori-lori dalam kandang mereka. Kalau tuan-tuan pergi tengok musim ni, mereka bukan bawa masuk awal. Kadang-kadang mereka bawa masuk lagi sebulan nak korban baru masuk. Sebab kos kan mereka nak bela lembu tu dalam sebulan. Risiko lembu tu dia mati lah, apalah, penyakit lah, apalah. Maka bila mereka bawa masuk, mereka ambil semua pakai borong umum. Ambil semua. Celah-celah tu dia ada sekok, dua kurui, sakit apa. Dia kena rawat yang tu semua. Tapi peniaga yang tak bertanggungjawab, dia nak ambil untung semata-mata, dia kira pergi hantar ya. Dalam dia ni ambil 5 ekor, selit satu lembu kurui, selit satu lembu sakit. Pandai pula. Dia tahu kalau aku bawa pergi lembu sakit 2-3 hari awal, orang ni nampak. Dia bawa pergi bila? Hampa nak sembelih kan? Dia bubuh lah tu, buat turun sekor, janji settle. Kita yang nak sembelih ni lah, mau duk perhati tengok kuku sakit ke, ayak hidung, ayak mulut meleleh teruk ke. Nampak pelik. Kalau kita nampak lagu tu, kita tak boleh nak buat korban. Kadang-kadang orang bela lembu kampung, orang panggil lembu makan plastik. Plastik tu sangkut dekat dia punya usus, dia makan, perut dia jadi besar, badan dia kurus. Maka tak boleh tu. Ya, tak boleh. Ataupun dikira aib kudih. Lembu tu ada kudih. Kudih dia bukan sampai dekat kulit, tapi melarat sampai ke isi. Kita boleh tengok, nampak sampai kena sampai ke isi, macam makan dalam sikit. Uish, tak boleh. Ataupun lembu itu lembu bodoh ataupun lembu gila. Ini nasib lah. Kadang-kadang dia ada lembu gila gitu, jenis yang tak mau makan, nak bagi apa pun tak mau. Dia memang protes gila-gila, tak mau sampai jadi kuih.
Boleh jadi. Ataupun lembu yang patah kaki, binatang tu patah kaki, walaupun waktu kita merebahkan binatang tu. Kena jaga. Kita tak tahu cara kita nak merebahkan, tiba-tiba kena dengan tongkoi yang kita duk guna nak buat pelapik tu, buat pelapik lehak ke apa, dia tersadung macam mana ke, ataupun dia meronta-ronta, terlepas tali, masuk dalam parit ke apa ke. Itu lama tu kami bisa sembelih dekat apa nama Bayan Baru, kat Bukit Geduk bukan, Bayan Baru. Lembu tu macam mana kau sudah lompat masuk dalam parit besar lah, parit yang jenis petak U ni. Allahu Akbar, nak tarik bawa nek pula satu hai, duk susah hati. Ni kalau patah kaki tak naya punya kes. Duk lari dalam parit tu. Sibik ayam tak banyak. Tanduk patah tak apa, dia tidak mengurangkan dia punya daging, tak apa. Sagi saya bak, ada tanda siap. Sabar. Saya pernah korban satu ekor lembu. Semasa tu anak-anak masih kecil. Sekarang anak dah berkeluarga. Adakah kena buat untuk seorang-seorang juga? Daripada balik, daripada besar, daripada bekerja, so mereka buat sendiri ya. Jadi kita buat dulu, kita tak tahu kata anak kena balik baru buat korban. Sekarang kita dah faham, bagi tahu kata dulu kecil-kecil mak dah buat dah. Tapi tak tahu kata dah balik baru boleh buat. Maka kita bagi tahu kat depa, so depa buat sendiri. Kan? Kita ada duit, kita nak buat pun tak apa, tapi tuntutan depa buat sendiri ya. Okey, dan terakhir bunting. Jaga-jaga, sebab tu orang buat korban, orang beli lembu jantan. Pasal apa saya buat korban murah? Kadang-kadang saya pilih lembu betina. Orang tak mau beli, maka saya dapat murah. Orang semua jadi jantan. Betina berlambak, orang tak mau beli. Saya pergi beli ya yang betina. Tapi saya dah janji siap dah dengan tokek lembu. Syarat, aku beli hang punya lembu betina, aku korban, dalam ada anak, hang ambil balik daging tu bagi aku lembu lain. Hang setuju, bawa aku ambil. Pasal boleh buat korban lembu betina dengan syarat dalam perut tak ada anak. Saya pernah buat satu tahun tu korban kambing. Lembu saya tak pernah jumpa kambing saya pernah jumpa 3 ekor ada anak. Saya telefon pergi kat tokek dia, tokek, ada anak 3 ekor ni. Tak apa ustaz, esok mai ambil lagi 3 ekor. Ni kambing ni makan buah kenduri. Oh selamat. Tokek pun bagus. 3 ekor dia bagi buah kenduri, esok pergi ambil mai lagi 3 ekor. Esok kami pergi ambil, sembelih pula. Kalau dapat tokek lagu tu senang. Dah nak ambil balik pun tak apa, hang boleh pergi jual daging tu, mai kat kami lain. Kena buat perjanjian. Kalau tidak, naya kita pergi beli murah-murah. Rupanya mereka tak asingkan. Maka biasanya di setengah-setengah kandang, orang yang bijak daripada asingkan. Lembu betina duduk asing sini, dia tak bagi. Memang bila kita pergi tanya, dia kata okey, saya confirm memang tak ada, kalau ada saya ganti balik. Okey lah kalau dia boleh cakap begitu. Selalunya tuan lembu ni tak berani jamin. Kemungkinan dah ada benih dalam tu, sebab dia belah tu dia bagi campur, maka yang tu kita tak boleh ambil. Risiko dia tinggi. Apabila kita sembelih, tiba-tiba ada janin dalam perut, maka dikira aib, maka yang tu tak hasil pahala korban. Yang tidak dikira sebagai aib pula ialah tiada gigi sikit ataupun tiada gigi semua. Dia tak ada gigi tak apa, tapi dia boleh makan lagi. Tiada tanduk ataupun patah tanduk, terbelah telinga ataupun tebuk telinga. Orang tebuk telinga apa tanda tu. Tak ada susu, kantung susu tu tak ada. Okey, tak ada masalah. Aku bukan nak makan ambil susu, aku mau ambil dagingnya. Tak ada ekor ataupun terpotong ekor. Begitu juga binatang yang dikasih
Ada kaedah binatang tu kalau jantan buang telur dia isi banyak, kita panggil apa? Kasi. Kalau binatang itu betina, maka dipotong ekor dia supaya kasi dia dan badan dia naik isi banyak. Ni ahli-ahli dia tahu cara nak potong dan sebagainya. Okey, maka itu tidak dikira sebagai aib. Habis, boleh faham dekat tu? Sikit lagi saya sambung. Masa nak niat buat korban bila? Masa niat korban tu ialah masa kita bagi duit pada wakil, ataupun masa kita asingkan duit, kita nak bagi, kita keluar pada rumah, aku nak pergi masjid ni, nak bagi duit korban lah. Ambil 700, bawa dalam poket atas, beg duit tu ada di bawah. Masa tu kita dah tahu dah, kata aku nak duit ni, aku nak guna untuk nak korban. Sampai masa tu dah ada hasil dah, dan niat dah untuk buat korban. Sampai masjid, serah dekat pegawai masjid, kat siapa-siapa, maka dah kira dah cukup dah niat. Tapi kalau kita nak berlafaz, itu lebih baik pergi kat masjid, ni duit korban lah, saya punya panggung atas nama sekian-sekian orang, ambil resit dan sebagainya, itu lagi bagus lah, ada bukti kan. Baik, boleh tak korban atas korban, wakil atas wakil? Ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama tak bagi wakil atas wakil. Dia kata kalau buat korban, ang kena pi wakil saja. Wakil atas wakil tak boleh. Maksudnya, orang yang buat korban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampa kena ada. Hampa ni semua kena hadir dan kena wakil dekat orang tu. Siapa dia? Tukang sembelih. Pandangan ini agak sedikit keras. Kita tak nafikan itu adalah pandangan yang disebut dalam kitab. Tetapi alhamdulillah setelah kita rujuk, ada pendapat yang mengatakan boleh wakil atas wakil. Maknanya orang yang buat korban tak hadir masa korban tak apa. Hukum dia bukan wajib, hanya sunat. Sunat mai tengok binatang yang hang masuk korban, orang sembelih, oh ni binatang ni. Tapi kalau hang tak boleh mai, wakil dekat pegawai masjid wakil pula dekat siapa ke, contohlah kata yang terima tu adalah pengurusi masjid, yang terima wakil tu, kena sebut wakil lah. Maknanya orang masa nak mai tu kena sebut, ni duit korban, wakil kat saya lah, sebut gitu. Tuan tak Muhtar, kena sebut. Orang main nak bagi korban kena sebut, ni nak buat korban kan, okey, ni wakil kat saya lah untuk uruskan lah, kena sebut. Dia kata ya, okey, syukur dah, dia dah wakil lah. Pengurusi terima, nanti pengurusi bagi kat Muhtar pula nak wakil kat siapa, ustaz mana ke, wakil atas wakil atas wakil. 10 kali wakil pun tak apa. Tuan-tuan bagi dekat dia, dia ni bagi kat dia ni, dia ni bagi kat dia ni, lala sekali bagi, duk wakil, no, korban di Kemboja 10 orang baru sampai pula wakil lang tu. Sah. Hukum dia sah. Janji pelaksanaan ibadah korban tu terlaksana. Jangan wakil, lala masuk poket wakil, hilang kau jalan, tu naik orang, siang ke orang. Dapat pahala dah orang yang buat korban, dapat pahala. Tapi siapa yang duk songlap duit tu, yang tu jawab. Jangan buat macam tu. Nak kena jawab esok di akhirat. Jangan buat naik orang lagu tu. Bagi unta, kerbau dan lembu dijadikan 7 bahagian. Walaupun berlainan maksud, ada 7 bahagian. Katakanlah dalam 7 bahagian tu ada seorang niat, seorang nak buat nazar, 1 panggu. 2 orang korban sunat. 2 orang lagi akikah. 2 panggu lagi, dia ni nak beli kerana nak makan. Seorang lagi beli kerana nak pergi jual daging kat orang. Boleh. Berlainan niat.
Tak apa, hukum dia adalah harus. Nak campur sekali korban dengan akikah kalau tak cukup banggu pun tak apa. Maka nanti berbeza-beza sunat daging korban bagi kat orang dengan daging mentah. Maka sunat bagi dekat orang yang buat akikah bagi makan dalam bentuk daging yang dah dimasak. Kami di madrasah biasanya orang bagi untuk akikah, kita dah asingkan yang ni lembu pertama. Kita akan masak bagi makan kat semua orang. Yang mana kita nak buat kenduri, yang akikah tu kita masak. Pasal tuntutan dia bagi daging yang dah dimasak. Maka yang akikah kita asing, sembelih awal-awal, terus modok proses dah untuk masak awal-awal, tengah hari lagi boleh makan. Berikutnya lembu tu pula barulah untuk korban dan sebagainya. Pandai-pandailah atok untuk pelaksanaan. Benda-benda ni perlu dititik beratkan. Seorang yang nak buat akikah, boleh tak dia pakai satu panggu? Dia kata, Ustaz, saya tak ada duit Ustaz. Boleh tak saya nak ambil satu panggu, saya nak niat korban sekali dengan akikah. Dulu masa saya kecil-kecil, mak pak saya dia tak faham, korban pun dia tak buat, akikah pun mak pak saya tak buat. Boleh tak Ustaz, saya nak buat korban dan akikah, saya niat satu panggu. Maka ulama kata, mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar, dia kata tak boleh. Siapa-siapa buat korban dan akikah, maka hanya jadi korban saja, tak jadi akikah. Tetapi bagi ulama yang namanya Syekh Ramli, dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata boleh. Ada khilaf lah. Kalau tuan-tuan memang betul-betul tak mampu, maka bolehlah niat dua dalam satu. Tapi kalau separate, buat asing-asing, buat lain-lain, itu lebih afdal. Macam puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis dengan puasa apa-apa. Dengan puasa qada contohnya. Qada dulu. Okey? Ataupun dia nak puasa puasa Syawal dengan puasa Isnin Khamis. Boleh tak puasa hari lain-lain? Puasa hari lain-lain lagi bagus. Hari Isnin, puasa Isnin. Masuk Selasa, puasa Syawal contohnya, pun tak apa. Tetapi kalau nak campur sekali pun tak apa. Sebab ada juga ustaz-ustaz dia sebut, tak boleh, tak sah. Tak tahu dia ambil pandangan mana, kita jumpa dalam kitab kata harus. Boleh, walaupun tidak afdal, yang lebih afdal separate. Tapi orang tak larat lah, nak boleh puasa tu pun tak larat. Dia tak, Nabi buat asing-asing pula. Daripada dia tak puasa, dia puasa dengan dia niat. Sekurang-kurangnya kalau tak sah dua, jadi satu. Dapat ke pahala? Faham tak? Baik, soalan. Boleh tak korban kepada si mati? Menurut mazhab Maliki, kata makruh buat korban pada si mati. Orang dah mati dah. Tak sunat buat korban. Okay? Menurut ulama Hanafi dan Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali, dia kata boleh buat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang India Muslim, orang-orang India apa semua, dia banyak bertanya soalan ni, nak buat pada si mati. Maka dalam mazhab Hambali dan Hanafi dan Hambali, dia kata boleh buat. Mazhab kita Syafi'i kata tak boleh buat, kecuali kena ada wasiat. Sebelum mak dia mati, mak dia tinggal duit. Mak dia kata, ni duit mak ada tinggal sikit, ambil tengoklah, bawa bantai ke apa. Mak ada tinggal 4-5 ribu, tolong buat korban untuk mak, contoh. Dia ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, untuk siapa yang dah mati, tak payah buat. Lepas tu nak buat apa Ustaz? Buat wakaf lah. Orang dah buat masjid ke, dah buat surau ke, nak beli tanah, nak buat madrasah ke, wakaf lah. Yang tu lebih besar pahala. Faham tak? Jadi tak perlulah buat kepada si mati, buat dekat orang yang masih lagi hidup. Binatang yang dah nak buat akikah, bagi masak makan yang dah dimasak. Sunat. Walaupun boleh dia bagi daging mentah pun tak apa. Okey, untuk daging korban bagi dalam bentuk daging mentah. Boleh tak orang yang masuk korban ataupun orang bagi kat kita daging korban, kita pergi jual daging korban tu? Kita pergi masjid Binjai,
dapat sebungkus dua, dia atok masjid. Rajin pula dia atok masjid. Sat pada Masjid Batu Maung 1, Masjid Matang 2, Masjid Binjai 3, Masjid Kampung Seronok 4, Masjid Bayan Lepas 5, Masjid Sungai Ara 6, Masjid Bayan Baru 7, Masjid Sungai Tiram 8. Dia duduk pusing kok ni saja, dekat 10 masjid dia dapat. Pusing tu tak naik lagi balik pulau. Dia pergi balik pulau pula. Balik pulau je ada 13 karya. Petang tu kata kalau kena hari yang sama ataupun hari yang berbeza 3-4 hari tu, dia dapat kumpul lebih kurang 20 ke 30 kilo. Dia ambil 20 ke 30 kilo tu, dia pergi jual daging sekilo 40 lebih tu. 10 kilo pun dia boleh dapat 400 lebih. Bayangkan kalau 20 kilo. Bayangkan 25 kilo, 30 kilo. Tang tu je dekat 1,000, tengah 2,000 dia boleh dapat duit. Boleh ke? Boleh. Hukum dia adalah harus. Yang tak boleh, orang yang buat orang yang buat korban, dia kena sedekah daging tu pada orang lain. Dia tak boleh jual ke? Orang yang dapat, dia nak makan ke, dia nak bagi ke orang lain ke, dia nak pergi jual ke, itu dia punya pasal. Sebab tu tuan-tuan kena berhati-hati ya. Ada sindiket di mana orang duk main curi daging korban. Dia main masjid ni, dia balas sikit. Dia main masjid ni, dia balas sikit. Kita tak perasan. Lepas main 2, 3, 4 orang, dia ni ambil 2, 3 beg, 2, 3 beg. Sekali saya jumpa di satu tempat, minta maaf, tak boleh abang. Di mana? Bila tanya pak pegawai masjid, siapa tak tahu, tapi tadi saya nampak dalam bonek dia berlombok-lombok daging korban. Mana dia pergi kutip pun tak tahu. Plastik lain-lain lah tu, biru, hitam, merah. Mana pergi kutip tak tahu. Jadi berhati-hatilah. Sebab kita sepatutnya bagi pada orang sepatutnya, akhirnya pergi bagi ke dia, dia buat sindiket, dia nak pergi jual. Ini jadi masalah. Boleh tak daging korban bagi makan kepada orang kafir? Dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh bagi makan daging korban pada orang kafir. Korban tak boleh, akikah pun tak boleh. Kerana daging korban binatang dan akikah binatang yang disembelih untuk buat ibadat. Nama kata ibadat, dia ada satu guideline dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agama aku. Habis. Hang buat sembelih pun aku tak makan hang punya. Aku buat sembelih pun hang tak boleh makan aku punya. Pernah dah tuan-tuan minta dia punya sembelih? Kadang-kadang dia duduk bubuh tepi-tepi jalan, hidung duduk terpacak. Buat atas meja, cantik, bakar elok. Pernah minta? Sekali di satu masjid, tengah-tengah duduk buat korban, nyonya-nyonya main duduk 3-4 orang, duduk kot tepi pagar. Haji ini apa ni, mau lagin lah, lagin. Dia kata mau lagin. Ini lagin boleh ah? Pengurusi sudah mai jumpa saya. Ustaz, macam mana ya? Apa main minta daging pula? Masjid ada buah kenuri, ada air kotak, air mineral, ada bihun, duduk dalam polystyrene. Saya kata Haji pergi bungkus, hang tu main 3-4 bungkus, main saya bagi. Saya pergi dekat nyonya tu, nyonya ini lagin tak boleh ini semayang maya. Dia pun tak faham. Bagi dia faham kata ibadat lah. Oh ini untuk semayangnya, tak boleh kasih sorry ini boleh. Kita bagi dia 2-3 bungkus makanan. Bila dia belah balik. Kita abang dia semayang dia faham. Walaupun bukan daging tu kita nak bawa lah semayang. Tapi maksudnya ibadat. Tak boleh bagi kepada orang kafir. Walau bagaimanapun, dalam mazhab lain, Maliki umpamanya, dia kata daging korban, Yahudi, Nasrani makruh makan. Kalau Yahudi dan Nasrani pun makruh makan, maka bagi pada orang lain kafir pun tak boleh bagi makan, makruh. Tak jadi haram lah. Syafi'i kata tak boleh, haram. Ulama Hambali pula mengatakan orang kafir harus dihadiahkan dengan daging korban sunat. Daging korban yang sunat boleh bagi makan pada orang kafir, mungkin atas dasar nak dakwah. Tapi bagi saya, kita duk ada ni pun tak cukup nak bagi ke orang Islam. Tu suruh kalut lah nak bagi ke orang kafir. Tidak. Utamakan dulu kepada orang-orang Islam.
Okey. Banyak lagi nak sebut. Tak larang nak abang. Banyak tak larang abang. Suku abang tak habis. Tapi merangkumi banyak perkara yang saya dah sebut. Nak jawab soalan dah. Ada soalan tak? Okay. Sebelum habis, walaupun tak semua tak sempat nak buat ringkasan bagi habis. Tapi sekurang-kurangnya saya dah cover banyak benda lah, perbahasan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah korban. Yang lain-lain tu saya buka peluang pada tuan-tuan untuk tanya sebelum kita habiskan majlis kita. Silakan. Mampu, macam mana nak ukur mata mampu? Dikira mampu iaitulah orang yang ada duit pada hari korban dilaksanakan, yang mampu yang cukup untuk dia dan isi keluarga dia makan pada hari itu. Hari pelaksanaan ibadah korban bila, katalah kita kata pada Aidil Adha tu, kita makan satu keluarga berapa ringgit, kita katalah RM50, kita dengan anak beranak kita makan, maka kita masih ada lagi duit balance simpanan yang dikira cukup untuk masuk satu bahagian lembu, maka kita dikira sebagai satu orang yang berkemampuan melaksanakan ibadah korban. Hari pelaksanaan ibadah korban, kira kita boleh tahu kata hari nak buat korban tu, masa tu akun dia ada duit. Tu pandai-pandai lah nak fikir macam mana nak bayar, nak ambil hutang dulu, lepas tu hari korban baru bayar ke, ataupun macam mana ke, terpulang. Tapi macam kita, duit dalam, walaupun tak ada dalam poket, dalam bank tu ada dah. Boleh pergi ambil duit dalam bank. Walaupun di tangan tak ada, tapi dalam simpanan ada. Ambil, baru keluar. Maka kalau memang mampu lah. Tapi kata ada dalam bank pun tak apa nak ada. Tunggu gaji mai keluar baru nak boleh bayar. Bincang dengan pihak pengurusan masjid lah. Boleh tak saya nak masuk, tapi saya gaji, buat perjanjian untuk bayar. Kalau ada orang reda, boleh terima risiko dia, maka kita termasuk orang yang mampu lah. Kena buatlah ibadah korban. Tapi kalaulah kita nak last minute, kita baru nak buat keluar duit, baru ada duit, siapa pun tak bagi dekat kita dah untuk buat korban, maka kita dikira sebagai orang yang tidak mampu melaksanakan korban. Mampu dari sudut duit, tapi tak mampu dari sudut nak buat pelaksanaan. Pasal apa? Tak ada orang nak terima duit kita pada time tu. Sebab tu benda-benda korban ni saya suka cerita awal-awal. Cerita dalam khutbah Jumaat. Sebulan, 2 bulan awal, baru orang boleh faham dan aku kena masuk Kalau tidak, pernah berlaku di satu masjid saya pergi. Saya nak naik atas mimbar tu, tajuk lain. Tiba-tiba tu imam dia sudah mai, karya besar masjid pun besar. Di Langkawi. Tu imam dia sudah mai bisik, Ustaz, tolong saya Ustaz, korban tinggal lagi tak sampai sebulan Ustaz. Kami seekor pun tak cukup ya Ustaz. Oh betul ya? Tak apa, saya pun naik tukar tajuk, last minute cerita pasal korban. Cerita pasal korban, habis-habis khutbah saya pun naik flight balik mai petang tu. Selang seminggu saya teringat pasal saya cerita pasal korban tu. Saya call tu imam dia, tu imam, minggu sudah saya cerita pasal korban, apa jadi? Lah ni tinggal banyak mana ada orang masuk? Alhamdulillah lah Ustaz, orang pakat-pakat meneru masuk Ustaz. Berapa? 21 ekor. Puas ha. Tuan-tuan boleh faham apa? Maknanya kesedaran masyarakat kita untuk buat korban tak ada. Bila naik mimbar baru orang buka mata, baru teringat nak pergi daftar. Habis kita balik pakat-pakat meneru pergi daftar. Okey lah. Ada pula masjid menjadi macam ni pula. Kami tak ambil banyak dah, kami tak ada orang nak buat. Kami tak ada orang nak buat. Jadi kami ambil dekat 2 ekor je. Lain. Itu nasib lah. Dia dah tutup, pergi carilah tempat lain. Nak buat macam mana? Dah tak ada orang. Ada juga surau masjid, bila mereka buat, tak ada siapa nak turun buat kerja. Yang tu pergi buat tempat lain.
Ada qaryah yang saya tengok masjid tak buat, tapi dalam qaryah tu ada 5-6 surau pakat-pakat buat. Tak apalah, janji tepas tuntutan untuk buat. Kalau kira lah satu rumah satu korban, uish, banyak tu. Banyak. Kalau 1000 pintu rumah, lebih kurang 140 ekor lebih kita kena buat. 1000 pintu. Bayangkan kalau Binjai saja ada berapa rumah? 500 dah. Lebih kurang. Uyo. Maknanya sepatutnya dia ada 70 ekor. Ada qaryah di tempat kita ni, tak boleh abang. Tempat kita lah juga. Pulau kita duduk ni. Pulau apa nama? Republic of Congo. Tempat kita duduk ni. Masjid qaryah punya besar. Tak payah abang kat ni ke? Sekom tak ada. Lala telefon mereka kat saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz duk iklan apa semua. Ada lembu lebih apa ulung. Dia main tanya pula kat kita, lembu lebih. Kan? Alhamdulillah lah. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Tapi yang kesian lah. Apa masalah? Adakah anak-anak qaryah tak mau masuk? Ataupun pihak pengurusan punya kerja tu tak betul? Menyebabkan akhirnya orang pun tak masuk pasal iklan tak betul. Ini kena buat pembetulan. Ada soalan? Tanya. Unta, kerbau dan lembu ada 7 bahagian. Ya. Jangan duk bubur lembu sekor, bubur satu nama. Bubur 7 nama. Kalau kita masuk, kita bubur kita punya nama, keluarga kita. Lagi 6 bahagian tu, kita serahkan pada pihak masjid. Okey, pihak masjid, saya bagi sekor lembu. Ni nama saya dengan keluarga saya, 1 bahagian. Lagi 6 bahagian, buburlah nama siapa-siapa. Pun boleh juga buat macam tu. Bubur lah. Ya, bubur macam tu. Saya kalau ada lebih, saya bagi ya. Tengok-tengok ada orang bagi kat madrasah kami sekor lembu. Kita bubur dia pasal 1 nama. Lagi 6 panggung, nasib lah. Kalau ada lebih, saya bubur lah nama kami punya kawan-kawan AJK, pelajar-pelajar kami yang susah-susah, bubur nama. Tanya pada keluarga dia, tak pernah buat lagi, kita tolong buat. Dapat pahala, kita tolong orang untuk buat ibadah korban. Tak. Dengan cara lain. Dengan cara lain macam ni lah. Dia buat korban untuk diri dia. Lepas tu dia habis orang buat pelaksanaan korban, doa, Ya Allah, Engkau maha mengetahui aku buat korban tahun ni, Ya Allah, untuk diri aku. Ya Allah, sampaikanlah pahala aku buat ibadah korban ni kepada mak dan ayahku. Boleh ke tu? Atas dasar sampaikan pahala boleh, tapi torih tak. Boleh? Boleh? Atas masjid lah. Tengok-tengok tak cukup lagi 2 bangku. Masjid buat mesyuarat, kita keluar duit masjid, kita tengok siapa-siapa orang fakir miskin dekat kawasan kita yang tak mampu, kita bubuh atas nama dia apa. Boleh? Kalau kita mesyuarat, kita putus dan kita redha benda tu, okey, tak apa. Boleh? Tak ada masalah. Sepatutnya benda-benda macam ni, kalau kita pernah terlibat, kita akan ada soalan lah. Dan saya tahu tuan-tuan semua ada banyak macam soalan. Masa tak cukup untuk kita nak cerita semuanya. InsyaAllah ikuti program-program yang seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat maklumat yang lebih jelas tentang pelaksanaan ibadah korban ni, insyaAllah. Sekurang-kurangnya untuk hari ini sedikit pembukaan untuk kita faham. Ada banyak lagi hukum yang tak sempat untuk saya nak cerita semuanya. InsyaAllah di masa-masa akan datang ada rezeki, kita akan boleh dapat banyak lagi maklumat berhubung dengan pelaksanaan ibadah korban. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.